Bermadah santun seindah kiasan, betika selokan menggegar petala, diberi pantun menyambung warisan, tirai dibuka, bicara dimula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Aina Syafiqah. Dan pada hari ini saya akan membicarakan mengenai teknologi kita. Teknologi merupakan sebuah evolusi yang digunakan saban hari, dan ia bukanlah perkembangan baharu dalam dunia sains. Teknologi telah pun digunakan sejak dahulu kala. Kita semua dapat lihat bahawa di dinding-dinding gua terdapat lukisan di mana orang-orang prasejarah terdahulu mereka menggunakan teknologi untuk berkebun, memburu dan banyak lagi. Jadi, dari situ kita dapat lihat bahawa teknologi ini dia berevolusi mengikut peredaran zaman. Selain itu, tahukah anda bahawa Islam mempunyai ramai ilmuwan-ilmuwan sains seperti Al-Farabi, di mana beliau telah mengklasifikasikan beberapa cabang teknologi di bawah bidang matematik. Hebat kan? Bukan Al-Farabi sahaja, kita juga mempunyai ilmuwan Al-Ghazali. Beliau telah mengklasifikasikan beberapa ilmu di bawah ilmu yang berkaitan dengan akal kita. Interesting. Jadi, teknologi ini bukanlah perkara yang dilarang dalam Islam. Namun, Islam lagi menggalakkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. Kerana ilmu dan Islam jika diasingkan, itu merupakan perkara yang macam tak kena lah. Sebab kita dalam kehidupan kita memerlukan Islam, dan dalam masa yang sama kita perlukan teknologi. Jadi saya dan kumpulan saya telah membuat sebuah kertas kerja yang bertajuk Islam dalam Ibadah. Perkembangan teknologi dalam peradaban Islam ni adalah sangat penting kerana kehidupan seharian kita. Dan dunia sekarang makin lama makin maju, lagi-lagi dalam bidang teknologi. Jadi sebab itu kita kena mempunyai ilmu teknologi ini dan menggunanya sebaik mungkin untuk generasi akan datang. Hai, kalian mesti nak tahu apakah itu ibadah. Okey, di sini saya akan terangkan contoh-contoh ibadah. Antara contohnya, kita melakukan solat fardu, solat sunat, membaca Al-Quran, dan juga kita membayar zakat. Untuk teknologi dalam ibadah ini, dia dapat memudahkan kita untuk melakukan semua ibadah yang kita perlukan. Seperti misalnya kita nak membaca Al-Quran, tapi kita lupa untuk membawa Al-Quran. Jadi kita ada aplikasi yang mempunyai Al-Quran yang kita boleh baca melalui handphone sahaja, tablet dan teknologi yang ada pada zaman ini. Seterusnya, kita kalau nak solat, kita nak tahu kiblat jika kita berada di tempat yang berbeza. Disebabkan itu, ada aplikasi yang disediakan untuk kita untuk membaca kiblat, arah kiblat yang betul. Tetapi pengguna perlu memastikan mereka menggunakan aplikasi yang benar
benar yang diyakini. Jangan menggunakan aplikasi yang tidak diyakini, disebabkan ada kebanyakan aplikasi dia cetak rompak. Kemungkinan dia punya arah kiblat yang berlainan. Untuk kalau Al-Quran tadi, dia punya tajwid yang berbeza. Dia boleh membagikan contoh yang menyebabkan kita tak silap saya, menyebabkan kita tersalah sikit pasal agama kita. Untuk kalau media masa pula, media sosial, kita boleh menggunakan media sosial tu sebagai tujuan kita punya untuk mengambil ilmu. Seperti kalau kalian nak tahu, Insta kita ada menyediakan tempat-tempat untuk para pendakwah untuk buat reels ke apa ke, untuk mereka senang untuk menyampaikan dakwah mereka. Macam kita boleh tahu macam mana cara-cara nak buat solat sunat. Macam kita ada solat sunat hajat, solat sunat istikharah dan banyak-banyak lagi solat sunat. So disebabkan itu media masa dia boleh mengajar kita dengan lebih lanjut tentang ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan. Okey, itu sahaja yang saya akan terangkan pasal ibadah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebaikan teknologi dalam ibadah. Kebaikan teknologi dalam ibadah yang pertama adalah kita dapat mengetahui waktu solat dengan mudah apabila berada di luar kawasan yang tidak mempunyai televisyen. Sebagai contoh, para pengguna boleh mendownload aplikasi yang terlibat untuk memudahkan pengguna teknologi mengetahui pada pukul berapakah masuk waktu solat. Sebagai contoh, aplikasi Muslim Go. Selain itu, melalui aplikasi itu juga, para pengguna dapat mengetahui arah kiblat sesuatu tempat, dan juga aplikasi itu juga ada menyediakan Al-Quran digital. Melalui Al-Quran digital ini, ianya mampu membuatkan kita boleh membaca di mana-mana sahaja, dan ianya juga mampu memudahkan setiap pengguna. Seterusnya, dengan adanya teknologi sekarang, pengguna boleh melayari media sosial yang famous seperti TikTok, Instagram, Facebook maupun aplikasi YouTube sendiri. Oleh itu, dengan adanya media sosial ini, pengguna boleh menyebarkan maklumat mengenai Islam, ibadah maupun hal-hal global yang berlaku pada zaman kini. Dengan cara ini, pengguna lain yang kurang mengetahui atau yang memerlukan kepastian, mereka boleh membaca maklumat sahih yang dikongsi oleh pengguna yang lain. Sebagai contoh yang mudah, pengguna boleh menonton YouTube yang mengandungi ustaz-ustaz ataupun ulama untuk mengetahui tentang sesuatu ibadah atau membuat suatu kepastian tentang sesuatu yang mereka musykin. Sebenarnya, dengan adanya teknologi pada zaman sekarang ini, ianya juga mampu memudahkan urusan seharian pengguna dalam ibadah. Namun, perkara-perkara ini perlulah diguna dengan sebaik mungkin supaya kita dapat lihat kesan kebaikan pengguna teknologi dalam ibadah itu sendiri. Namun, semua perkara mestilah ada baik dan buruknya. Oleh itu, walaupun teknologi ini baik dalam pengguna ibadah, mestilah ada keburukannya juga apabila pengguna menyalahkan teknologi yang ada. Oleh itu, seterusnya, mari kita ke bahagian yang seterusnya untuk mendengarkan tentang keburukan teknologi dalam ibadah. Penggunaan teknologi dalam ibadah memberikan pelbagai impak negatif yang perlu dielakkan. Jika ianya tidak dibina dengan baik, ia akan menjadi semakin teruk. Salah satunya adalah berita-berita yang tidak sahih berkaitan perselisihan agama akan mudah tersebar. Penggunaan peranti elektronik secara berlebihan dan tidak terkawan boleh menyebabkan masalah psikologi dan juga kesihatan mental. Umat Islam lebih gemar memilih untuk menggunakan peranti yang lebih canggih seperti telefon pintar untuk menenangkan fikiran yang serabut dengan pelbagai masalah daripada meminta petunjuk dan pertolongan daripada Allah SWT. Yang pertama, sosial umat Islam ketinggalan daripada bangsa lain di dunia dan maruah umat Islam akan jatuh. Umat Islam juga terdedah kepada pelbagai teknologi barat yang meruntuhkan akhlak. Contohnya, teknologi internet yang memudahkan penularan masuk budaya asing, khususnya
barat yang tidak sihat. Seterusnya adalah ekonomi umat Islam sentiasa bergantung kepada kuasa asing dan berlakunya penguasaan teknologi oleh bukan Islam. Umat Islam menjadi kelompok pengguna yang perlu bergantung kepada bangsa lain. Teknologi seperti internet dapat memudaratkan manusia jika disalahgunakan. Kemudahan ini boleh digunakan untuk menceroboh dan mengganggu seperti hacking yang kini banyak berlaku di negara Malaysia. Kesannya, keselamatan sesebuah negara sukar dikawal kerana segala maklumat akan dihubung melalui rangkaian antarabangsa. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah bijak dalam menggunakan teknologi yang sedia ada ini supaya ianya dapat digunakan dengan lebih lama.